sisi jendela bila ada cerita suka duka dikongsi sama tanpa syakwa sangka. Makin lama makin ku memandang, makin merdu berdendang, kau penawar sepi duka. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. What color is that? Orange. Okay, good. No? Oh, that one is blue. Blue put where? Okay, take the blue inside and put here. Pandai. What color is that? Orange. Good. Okay. Tak pembaris. Okey, tak pensel. Tak pensel dekat pembaris. Kena pembaris. Bagi kena pembaris. Kena pembaris. Ha, tarik. Cepat. Ha. Ha, sentuh dengan pembaris. Pensel tu sentuh. Ha, ikut je pembaris. Ikut. You want me then, but easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me. No, anytime I see, you let me know. But the plan is Satu, dua, tiga. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, la, da, 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 yeah. Okay, you should to put little bit, slowly put little bit, slowly. Ba. A. Ba. Ta. Ba. Ba. Ta. Ba. Ta. Ta. Pandai. Wah, sebenarnya macam-macam aktiviti yang boleh dilakukan dekat rumah untuk menghiburkan anak-anak. Tetapi sebenarnya ibu bapa yang terhibur tengok ragam anak-anak tu kan, Yana? Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat tengah hari kepada anda semua penonton Wanita Hari Ini pada siaran 8 September 2021, hari Rabu bersamaan dengan 30 Muharram. Kami harapkan semua urusan anda dipermudahkan. Mungkin hari ini hari yang baru kepada anda, bekerja di tempat baru ke, perandan yang baru ke, baru melahirkan anak yang sulung ke, kan? Jadi semoga semua urusan anda dipermudahkan. Hari ini anda bersama saya Hawa dan juga Uyaina. Betul tu, dan selamat hari lahir juga kepada anda yang menyambut hari lahir pada hari ini, dan happy belated birthday buat Hawa Rizwana yang baru berusia 16 tahun. Terima kasih Uyaina. Okey, apa-apa pun kami di Wanita Hari ini ingin terus menceriakan anda bersama perkongsian-perkongsian menarik yang sudah pun penerbit kami aturkan untuk anda pada hari ini. Tetapi sebelum itu ada sesuatu menarik yang kami nak kongsikan bersama dengan anda, khususnya berita baiklah boleh dikatakan kepada penggiat seni kreatif tanah air, di mana mulai 9 September iaitu esok, yang mana melibatkan lebih daripada 1 juta penggiat, artis dan pekerja industri, yang mana ia dapat menghidupkan semula industri kreatif yang terkesan akibat COVID-19. Tetapi hanya mereka yang sudah pun lengkap 2 dos vaksin dibenarkan kembali bekerja, yang mana berlakunya sedikit kelonggaran dari PPN fasa 1, di mana pembangunan dan penyiaran kandungan kreatif, penyampaian maklumat dan hiburan secara rakaman ataupun siaran langsung, penonton lengkap vaksin COVID-19, kapasiti penonton pula tidak melebihi 30% di ruang studio, penggambaran industri kreatif di dalam dan luar studio, indoor busking, persembahan di lounge hotel,
aktiviti panggung wayang, kapasiti 50% Dewan Tayangan. Lepas ni bolehlah kita pergi tengok wayang hawa. Ya. Persembahan langsung seperti seni, teater, musical, muzik dan komedi secara pradaftar. Sama juga kapasiti penonton adalah 30% di ruang premis dan pameran seni di Dewan Pameran, muzium dan galeri seni secara temujanji yang mana kapasiti penonton juga 30% di ruang premis. Ini berita baik buat semua, bukan saja mereka yang bekerja di hadapan kamera tetapi di sebalik tabir juga juru kamera, makeup artist, mereka yang menata rias pakaian dan ramai lagi. Jadi ini berita yang baik. Jadi kita manfaatkan dengan sebaik mungkin dan gunakan peluang ini untuk kita meneruskan kelangsungan hidup kita. Betul, dan inilah juga pentingnya untuk kita mendapatkan vaksinasi dan dilaporkan sehingga 7 September iaitu semalam seramai 69.6% dan 88.9% individu yang sekurang pun sudah pun mendapat 1 dos vaksin. Alhamdulillah. Sekiranya kita dah mencapai immuniti kelompok, herd immunity, tak mustahil ekonomi akan kembali pulih seperti biasa dan kita juga semakin bebas untuk pergi ke mana-mana dan bekerja di mana-mana sahaja. Ya, yang SOP kelonggaran yang nak kongsikan tadi bermula esok. Betul, ya. Esok pun tarikh yang cantik sebenarnya 99. Baiklah kepada anda penonton kami yang mungkin kebanyakannya daripada Kuala Terengganu, kami ada satu kisah inspirasi ingin dikongsikan kepada anda semua. Ini ceritanya dari Kampung Tiruk, Kuala Terengganu. Yang istimewanya ada seorang wanita ini tak sah kalau pengunjung datang ke rumahnya tak makan laksa Terengganu. Betul. Tetapi lebih istimewanya, beliau ini merupakan seorang wanita berbangsa Cina. Betul tu. Nenek lah kita panggil ya, Puan Koo Giat Sweat ini adalah seorang yang sangat-sangat mahir untuk memasak masakan Terengganu, khususnya laksa Terengganu. Untuk itu apa kata kalau kita saksikan paparan inspirasi ini. Golongan masyarakat Cina peranakan di perkampungan Melayu bukanlah sesuatu perkara yang asing lagi. Dikatakan berasal dari daerah Fujian, China Selatan pada asalnya, meskipun keturunan ini semakin berkurangan, namun mereka tetap mengamalkan cara hidup, percakapan, adat dan tradisi, pakaian serta makanan sama seperti masyarakat Melayu. Dikenali dengan hasil air tangannya dalam menyediakan juadah tradisional kacukan masakan Melayu dan Cina, laksa Terengganu Koo Giat Sweat 53 tahun ataupun lebih dikenali dengan nama Mek Siok, dirinya disenangi oleh masyarakat Melayu kerana kehandalannya dalam menyediakan juadah tersebut. Saya mula masak laksa Terengganu ni sejak umur saya 20-an. Saya buat laksa ni sebab laksa ni special, lain dari yang lain, iaitu resepi turun-temurun dari mak saya. Digemari oleh penduduk di sekelilingnya, Mek Siok secara khususnya hanya akan menyediakan juadah istimewa ini ketika musim perayaan sahaja. Menjaga kualiti bahan yang digunakan serta kuantitinya kunci utama bagi memastikan juadahnya sentiasa enak untuk dimakan. Kawan-kawan Melayu saya suka makan laksa masakan saya. Katanya sangat sedap. Kat kedai tak jual rasa yang macam saya masak. Ikan pun banyak, kuahnya pekat, secukup rasa, hak tu yang penting. Keistimewaan laksa ini ialah saya akan buat jika ada ikan selayang hak segar. Kalau ikan selayang dok segar, saya tak buat. Saya juga ada tambah ikan kering yang digoreng dan ditumbuk dan sedikit budu untuk rasanya lebih sedap. Merupakan resepi turun-temurun yang dipelajari daripada ibunya, Mek Siok bukan sahaja handal dalam memasak laksa Terengganu, namun dia juga tidak kekok untuk mempelajari masakan juadah lain. Selain dari laksa Terengganu, saya juga pandai masak nasi minyak, nasi dagang, nasi kunyit, nasi lemak dan banyak lagi lah. Tapi masa tahun baru Cina, saya tak masak semua tu sebab dok dang. Memang dok dang, dok sempat. Saya tempoh je sebab saya masak laksa Terengganu pada tahun baru Cina, sebab saya nak beli kat luar pun tak ada yang rasanya seperti yang saya masak. Walaupun berbeza agama dan bangsa,
Namun itu bukanlah satu penghalang buat Mek Siok untuk terus mengeratkan hubungan silaturahim bersama penduduk kampung yang lain. Baginya, perbezaan adat dan kepercayaan itulah yang dapat mengukuhkan lagi ikatan sekaligus dapat membantu dalam memupuk sikap perpaduan antara dua kaum yang berbeza. Alah comelnya Mek Siok kita. Dokdang. Tak sempat. Tak senang. Kalau dengarkan logat Terengganu ni memang sangat-sangat sedap dan saya kira inilah keindahan dan istimewanya Malaysia masyarakat majmuk yang ada pelbagai makanan, ada pelbagai juadah dan pastinya ada pelbagai logat juga. Betul. Saya pasti kepada anda yang merupakan seorang penggemar laksa sama seperti saya. Saya juga. Sama kita gang ya. Bila diceritakan tentang kuahnya yang pekat, ikan yang segar, tambah-tambah pula dengan gambar yang kita tengok tadi itu, terliur saya. Betul. Tak sabar nak ke Terengganu. Tak lama lagi kot insya-Allah kan. Dan ini juga sebenarnya adalah satu kisah inspirasi yang kami bawakan kepada anda bersempena dengan Hari Malaysia yang bakal menjelang tiba. Kurang daripada 8 hari sahaja lagi. Okey Hawa, itu berkenaan dengan laksa dari Kuala Terengganu kan. Untuk topik kita pada hari ini, saya kira ini pasti dapat menarik minat anda khususnya buat ibu bapa di luar sana yang mungkin sudah kenal ataupun belum pernah dengar terma ibu bapa lawn mower. Okey, sebenarnya tak mudah kan untuk menjadi seorang ibu atau bapa dan bila sekarang ini ada terma-terma sebegitu kan, ibu bapa lawn mower ini buat kita tertanya-tanya apa itu ibu bapa lawn mower. Betul. Jadi setakat ini pemahaman kami, ibu bapa yang tak mampu anak mereka susah langsung. Tak nak anak-anak mereka berdepan dengan cabaran langsung. Jadi selepas ini kita akan bersama dengan seorang tetamu yang akan berkongsikan apa itu ibu bapa lawn mower dan seorang lagi tetamu yang akan kongsikan pengalaman beliau sebagai seorang ibu. Betul. Dan kepada anda juga, kalau ada sebarang persoalan berkenaan dengan ibu bapa lawn mower ataupun bulldozer parenting ataupun cossetting parenting ataupun helikopter parenting, okey, anda boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. InsyaAllah nanti kalau sempat kami akan cuba membaca perkongsian anda itu. Kita nak berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Hari ini. Tugas dan tanggungjawab sebagai ibu bapa bukanlah sesuatu yang mudah. Setiap ibu bapa pastinya menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka sehingga kadang-kala sanggup melakukan apa sahaja demi menyenangkan anak-anak mereka. Ia bermula dengan perkara kecil dengan niat tidak mahu anak-anak mendapat susah sehingga tanpa disedari tindakan mereka ini boleh memberi kesan perkembangan terhadap anak-anak di masa hadapan. Ibu bapa lawn mower merupakan istilah bagi mereka yang bersikap demikian. Antara tanda-tanda ibu bapa lawn mower ini adalah termasuk sering bercakap bagi pihak anak, menyelesaikan masalah untuk anak-anak mereka dan juga sering melindungi kesalahan anak-anak. Mereka bersikap sebegini disebabkan oleh kegusaran dan kebimbangan yang melampau sehinggakan mereka tidak mahu anak-anak bergelut dengan sebarang kesukaran ataupun cabaran meskipun anak-anak sudah meningkat dewasa. Selain itu, ada juga yang menjadi ibu bapa lawn mower ini disebabkan ingin menjaga imej sendiri di media sosial. Justru persoalannya, adakah sikap ibu bapa lawn mower ini akan memberi impak yang negatif terhadap tumbesaran anak-anak sehinggakan anak-anak akan merasa takut untuk membuat sebarang keputusan. Bagaimana untuk memastikan kita tidak menjadi ibu bapa lawn mower? Ibu bapa lawn mower, ini adalah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Walaupun dalam paparan tadi adalah bercerita sedikit tentang apakah itu ibu bapa lawn mower. Tetapi sekejap lagi bersama dengan tetamu kita akan pergi dengan lebih terperinci tentang terma ibu bapa lawn mower.
apakah faktor yang menyebabkan ibu bapa lone mower ini terjadi dan yang paling penting apakah kesan dan solusi terbaik untuk anak-anak kita. Jika anda mempunyai sebarang persoalan mengenai topik kita pada hari ini, ibu bapa lone mower, anda boleh komen di Facebook kami WHI TV3 dan jika berkelapangan nanti kita akan tanyakan kepada tetamu-tetamu kita selepas ini. Oleh itu terus saya perkenalkan dua orang tetamu kita pada hari ini. Yang pertama ialah seorang perunding keibubapaan Puan Nur Afidah Abu Bakar. Assalamualaikum Puan Afidah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Awak dan Yana. Apa khabar Puan, sihat? Alhamdulillah sihat. Okey Puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan wanita hari ini. Terima kasih kembali kerana menjemput saya untuk sesi hari ini. Baik, banyak yang kita nak tahu daripada Puan Nur Afidah kan. Dan tetamu kita yang seterusnya ialah Dia Fadila, rakan selebriti kita. Assalamualaikum Dia. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Dah masak masakan tengah hari ke dia? Belum. Okey, tak apa, kejap lagi, sempat lagi sebenarnya. Okey, baik. Hari ini kita nak bercakap tentang ibu bapa lone mower. Kalau dalam paparan tadi, walaupun sudah diberitahu secara ringkasnya tentang ibu bapa lone mower ini, Puan Afidah sebagai mukadimah dan pendahuluannya, mungkin boleh diterangkan secara terperinci lagi apakah yang dimaksudkan dengan terma ibu bapa lawn mower. Sebab lawn mower ni kita tahu pemotor rumput. Jadi bagaimana kiasan ini dan bagaimana terma ini diguna sehingga ke sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ana ya. Soalan yang sangat menarik sebagai intro ya. Walaupun dah ada penerangan tadi yang diberikan ya. Kan? Tadi Ana ada sebut pelbagai istilah lain ya. Yang bawa maksud yang sama. Antara lain juga adalah istilah snowplow parenting ataupun bulldozer parent pun istilah yang sama. Ya, kalau kita lihat ya, semua objek kan yang digunakan untuk menggambarkan ibu bapa ni adalah mempunyai fungsi yang sama. Pemotong rumput contohnya adalah untuk melancarkan dan melincirkan perjalanan agar tidak ada kemuncup, tidak ada semalu kan dalam perjalanan kita, tidak ada lalang. Begitu juga snowplow untuk menolak salji yang tebal supaya kereta dapat lalu, supaya manusia dapat jalan. Dan bulldozer rasanya kita lebih maklum ya. Bulldozer, apa fungsi bulldozer untuk meratakan kan dan melancarkan jalan supaya kita dapat lalu tanpa sebarang gangguan di atas jalan raya. Jadi objek-objek ini menggambarkan betapa ibu bapa itu adalah seorang yang tidak mahu anak menghadapi cabaran, tidak mahu anak menghadapi kegagalan, tidak mahu anak silap dan tidak mahu ada sebarang halangan di hadapan anak. Dia mahu anak berjaya, dia mahu anak capai impian anak dan juga mahu anak capai impian dia. Ini yang paling bahaya sekali. Tidak mahu anak kecewa, tidak mahu anak gagal, tidak mahu anak menghadapi apa-apa emosi yang negatif. Ya. Mungkin kita akan bertanya apa masalahnya kan? Sebab semua ibu bapa nak anak berjaya kan? Semua ibu bapa nak anak gembira, nak happy saja kan? Jadi masalahnya adalah ibu bapa lawn mower ni dia melakukan semuanya untuk anak. Dia memikul semua tanggungjawab, memikul semua tugasan yang harus dilakukan oleh anak. Dia berfikir bagi pihak anak, dia uruskan, dia aturkan, semua dia buatlah. Kan anak ni tak ada langsung peluang untuk menjadi dirinya sendiri. Itulah masalahnya di situ. Jadi kalau translation secara literalnya adalah pemotong rumput yang memotong segala rumput-rumput, lalang dan juga kemuncup untuk kita jalan dengan tenang tanpa gangguan. Itu maksudnya. Boleh begitu. Tak nak anak-anak ini susah langsung, berdepan cabaran langsung ya. Baik, Dia sudah mempunyai 2 orang anak perempuan kan. Sekarang ini berumur 11 dan 8 tahun ya. 10 dan 8 tahun. 10 dan 8 tahun. Dan pada awal-awal ketika mereka membesar, mestilah kita betul-betul jaga, tak nak terkena apa-apa bahaya langsung. Tetapi pada umur berapa sebenarnya Dia berikan mereka kebebasan? Macam dia, pada awal usia mereka nak masuk ke kindergarten tu kan, 4 sampai 6 tu memang sebenarnya saya boleh dikategorikan sebagai seorang parents yang sangat paranoid dan juga banyak kita sebab kita bila kita banyak baca, kita banyak bergaul tu, bila anak orang ni dia bercerita pasal anak dia, so parents ni cerita pasal anak dia, so sedikit sebanyak benda tu mempengaruhi dia dalam ketika ikatan yang mana yang sesuai untuk mereka berdua. Tetapi bila dah lama anak tu dah semakin membesar and then
Dan di mana dia kena terima kasih kepada husband dia, suami dia, sebab dia yang banyak bagi macam wake up call untuk dia. Macam no, tak boleh macam ni, tak boleh macam ni, tak boleh macam ni. You jangan nak paranoid sangat, jangan itu sangat, jangan itu sangat kan. So dia yang banyak meneutralkan dia. Dan bila mereka melangkah ke sekolah kebangsaan, sekolah rendah tu, dia dah bagi kebebasan pada mereka. So sekarang ni apa saja yang mereka pilih, macam kakaknya dah ada co-curriculum kan. So kita tanya dia nak masuk apa. Dia nak masuk badai beruniform apa. Bukan saya yang tentukan. Kalau saya dulu bola jaring kan, kakak mesti kena masuk bola jaring, mak ni wakil sekolah ni kan. Tak ada. Saya tak ada macam tu. Kita bagi kebebasan pada mereka berdua nak buat apa, tapi dengan kita punya guideline kita lah as a parents kan. Wow, maksudnya kalau kita lihat ada keseimbangan lah antara dia dan juga suami kan, ada wake up call di situ. Tapi mungkin ada dalam kalangan ibu bapa tak sedar mereka ini sebenarnya terlalu mengawal anak mereka kan. Jadi sebelum kita teruskan bersama tetamu-tetamu kita nak dengarkan pandangan orang ramai mengenai ibu bapa lawnmower. Jom kita dengarkan. Ibu bapa seharusnya membiarkan anak-anak mereka membuat keputusan sendiri, tetapi perlu ada pantauan. Macam saya sendiri, saya punya anak yang berumur 3 tahun. Saya akan memantau cara dia bereaksi, cara dia belajar, cara dia berkomunikasi dengan orang, supaya dia dapat rasa keyakinan diri dia. Saya mengukur tapi tak 100% sebab dalam pemilihan pakaian ataupun kasut, saya memberi diorang hak untuk memilih sendiri. Untuk anak saya yang berumur 11 tahun, memang saya didik daripada kecil untuk selesaikan masalah dia sendiri supaya dia lebih berdikari dan dia tahu yang mana baik dan mana tidak, dan dia lebih rasa bertanggungjawab untuk selesaikan satu-satu masalah. Secara peribadinya, saya bukanlah ibu yang mengungkung sangat dan juga tidak terlalu membebaskan, bergantung pada situasi, keadaan dan perkara yang sedang dihadapi pada masa itu. Itu hak masing-masing. Sebabnya mungkin faktor umur lah. Kalau macam saya ni 50-50. Okay, kalau mungkin dia besar nanti, saya akan lepaskan dia perlahan-lahan ke macam tu. Bagi saya sebagai seorang ibu, maybe dia tidak bagus untuk anak-anak tu sendiri, untuk tumbuh-besar dia, untuk berfikir, sebab kita macam mengungkung dia punya apa saja yang dia nak buat. Bukanlah kita nak bagi kebebasan, but the thing is kita kena berhati-hatilah. Membenarkan anak membuat keputusan sendiri untuk keadaan-keadaan tertentu adalah baik, sebab anak boleh belajar pengalaman, boleh belajar kadang-kadang keputusan tu betul ke, salah ke. Ada kalanya perlu, tapi selalunya saya akan lebih beri kebebasan kepada anak saya untuk buat keputusan dia sendiri, sebab itu salah satu cara untuk mendidik dia untuk menjadi seorang yang bertanggungjawab dan seorang yang berdikari di masa akan datang. Sebenarnya memang ada kalanya perlu dikawal anak-anak ini kan, tetapi bila kita sebagai seorang manusia pun bila ada cabaran ataupun bila kita buat kesilapan, itulah yang mematangkan kita. Betul. Supaya bila ada masalah akan datang ni mudah saja kita belajar daripada perkara-perkara tersebut. Betul. Ini ada satu kisah yang dikongsikan oleh penonton kita di Facebook. Natira Muhammad Yusof katanya, masa anak tunggal saya tadika hingga SPM, saya memang mengaku saya lawn mower. Saya tidak sanggup membiarkan anak saya menghadapi masalah. Alhamdulillah, anak saya tidak pernah ambil kesempatan atas perhatian saya. Tahun 2017, anak saya masuk asasi. Mulai dari itu, anak saya tinggal di college dan saya tidak dapat lagi menjadi lawn mower. Kini anak saya dah berumur 21 tahun, menjalani praktikal dan sedikit demi sedikit saya tidak lagi 100% menjadi lawn mower. Wah, saya kira ini perkongsian yang menarik sebenarnya, sebab lawn mowernya berperingkat. Betul. Dan ini juga yang saya nak tanyakan kepada Puan Nafida. Tak ada ibu bapa yang tak nak benda terbaik untuk anak-anak mereka. Tetapi mungkin dalam tidak sedar, mereka ni sebenarnya menjadi ibu bapa lawn mower. Jadi mungkin Puan Nafida boleh kongsikan juga apa antara sebab ataupun faktor yang membuatkan ada dalam kalangan ibu bapa yang menjadi ibu bapa lawn mower, dan apakah contoh tindakan lawn mower tersebut? Silakan Puan. Terima kasih Yana. Sebenarnya kan Yana, istilah lawn mower parenting ni ada dalam bahasa Melayunya. Baru-baru ni pihak Dewan Bahasa dan Pustaka ada kongsi istilah dalam bahasa Melayu, iaitu keibubapaan kimbang.
Perkataannya kimbang yang bermaksud terlampau khawatir. Kimbang ya. Terlampau khawatir, terlampau risau. Dan saya suka istilah yang digunakan oleh Puan Dia tadi ya, paranoid tu. Terlampau paranoid dengan apa yang kita lihat di sekitar kita, kita buat perbandingan. Itu adalah maksud kimbang. Dan kenapa bapa jadi begini? Ada pelbagai sebab ya. Dan tidak semestinya kimbang atau kerisauan, kekhawatiran itu disebabkan oleh dirinya sendiri saja ya. Ada bapa yang ingin melihat anak boleh mengubah nasib keluarga. Yang mungkin mereka dari kalangan sosioekonomi yang rendah, mereka nak keluarga mereka berubah. Jadi bapa akan aturkan hidup anak ya, agar anak tahu laluan yang seharusnya diikuti untuk berjaya. Ini satu contoh bapa. Yang kedua adalah bapa yang tidak mahu anak mengulangi kesilapan yang pernah mereka lakukan dulu. Jadi dia tentukan untuk anak, jadi kena buat begini-begini supaya tak silap. Supaya tak salah seperti ayah atau seperti ibu dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bapa yang kita bincang sekarang yang mungkin memikirkan imej dan reputasi diri dia sendiri. Jadi bapa harus menilai diri sendiri anda berada di kelompok yang mana. Jadi, kalau apa yang kita lakukan itu adalah untuk kebaikan anak, maka itu adalah satu yang baik. Tapi harus pastikan anak memikul tanggungjawab dan uruskan dirinya sendiri. Tapi kalau kita lakukan adalah untuk ego kita ataupun untuk kepentingan kita sendiri, maka itu seharusnya sesuatu yang harus kita ubah pada diri kita supaya kita dapat melepaskan anak berfikir dan bertanggungjawab pada diri sendiri. Okey, dan antara contoh tadi, contoh lawn mower tu, apa tu perkara-perkara kimbang yang dilakukan oleh ibu bapa ni. Antaranya apa? Yang saya terbaca ada juga tolong siapkan homework anak-anak. Adakah itu juga tergolong dalam itu? Ya, sebenarnya dia berlaku secara berperingkat. Sebenarnya disebut oleh Hawa dan Yana tadi, dia berlaku secara berperingkat dan peringkat tadika. Kalau kita lihat kanak-kanak ya, bermula dari usia 2 tahun. Dia nak uruskan diri dia sendiri. Semua dia nak buat sendiri. Dia nak suap sendiri, dia nak pakai sendiri, dia nak semualah nak buat sendiri. Dia tak mahu kita bantu. Ini adalah perkembangan yang sihat pada diri kanak-kanak. Bukan kerana mereka besar kepala dan sebagainya, tidak. Ini adalah perkembangan sihat. Biar mereka uruskan sendiri, buat sendiri tapi dengan bimbingan dan dengan pemantauan. Supaya mereka membina skill. Skill inilah yang kita nak terapkan pada anak secara berperingkat dari kecil ke peringkat rendah, peringkat menengah dan akhirnya dewasa. Dewasa pun kita nak bina skill juga ya. Sebab ada juga saya lihat ataupun saya dengar kisah bagaimana pelajar universiti masih lagi ibu bapa masuk campur dalam urusan pembelajaran mereka. Puan Dia dah angguk, mungkin Puan Dia lebih arif di situ. Ada juga ibu bapa yang menghadiri temu duga bersama anak-anak kerana risau. Ada ibu bapa yang menghubungi majikan. Betul. Sebagaimana itu harus dilakukan oleh anak, ibu bapa yang mengambil alih tanggungjawab itu. Jadi ini adalah contoh keibupaan kimbang ataupun lawn mower parenting. Ekstrim tu Yaina. Tambah-tambah bila ibu bapa menghubungi majikan kerana contoh anak tak balik rumah, kerja sepatutnya 9 sampai pukul 5 tapi pukul 6 baru balik. Ataupun lebih teruk lagi, ibu bapa call majikan. Kenapa tak dapat, anak saya tak dapat kerja ni? Mungkin terjadi. Baik, tadi dia ada kongsikan pernah melalui fasa paranoid kan dalam penjagaan anak-anak perempuan ini. Jadi contoh apa yang berlaku, apa yang buatkan dia paranoid ketika itu? Okey. Jujur saya katakan masa awalnya usia anak saya yang pertama, ketika usia dia 5 ke 6 tahun, ikut pada kawan-kawan dia yang lain, dia orang lain dah boleh baca. Anak orang lain dah boleh baca. Anak saya ketika itu masih lagi slow. Dia punya reading tu masih slow. So jadi saya risau. Saya selalu macam bercakap dengan husband macam mana ni anak orang lain dah boleh baca, anak kita tak boleh baca lagi ni. Macam tu kan. So saya macam-macam tutor saya hire, ajar bahasa semua kan. Lepas tu pula bila dapat tahu kita memilih masukkan dia ke sekolah kebangsaan, sekolah government. So jadi ketika itu bahasa Melayu dia tak fasih lagi lah. Saya pening. Macam alamak macam mana ni anak kita tak boleh cakap bahasa Melayu langsung ni kan. So jadi saya hire tutor, saya ajar dia. So jadi saya jadi macam cepat-cepat dia kena, by darjah 1 dia kena boleh baca, dia kena boleh baca. So jadi suami saya kata sabar, boleh tak chill, jangan nak compare dengan anak-anak orang. Dia kata you dulu boleh baca umur berapa, dia tanya. Apa ni kami tanya dia balik kan, betul sini darjah 1 seguk-seguk lagi kot. So dia kata anak
orang jangan compare anak kita dengan anak orang. Selalu suami saya cakap macam tu. Jangan compare anak kita dengan anak orang. So setiap orang dia ada dia punya speed dia dekat mana anak orang ni kat mana lebihnya, anak kita kat mana lebihnya. So jangan rasa benda tu satu, kita ni parents yang fail ke, tak berjaya nak didik anak ke, anak tak boleh baca lagi ketika itu. So saya slow down. Dan saya pun ketika itu agak rush lah dengan kasih garang-garang menitis saya mata dia bila mengajar belajar dengan saya baca kan. Saya rasa bila dia tidur tu macam alamak I'm sorry but I have to Saya macam explain kat dia, kakak mama buat macam ni sebab kawan-kawan nanti kakak kena belajar, kakak kena kena baca, nanti mami tak ada dekat sekolah tolong kakak kan. Betul. So and then dia saya kurangkan saya punya pushy tu. So lama kelamaan alhamdulillah 3 bulan sebelum dia melangkah ke darjah 1 dia dah boleh membaca dengan lancar. So time tu bolehlah husband saya macam tengok kan, cubalah sabar sikit dari macam tu kan. Sebab alhamdulillah betul. Sebab benda-benda itulah saya ketika itu saya macam tapi anak orang lain. Betul. Sebab dia progres anak-anak tu mungkin dia boleh setuju kan. Progres anak-anak tu berbeza-beza dan apabila kita mula membandingkan anak kita dengan anak orang lain, terutamanya sekarang dengan zaman media sosial dan sebagainya, kita sendiri yang rasa tertekan dengan keadaan itu dan secara tak langsung kita yang menjadi ibu bapa lone mower. Tetapi saya tertarik untuk baca satu komen oleh rakan kita di Facebook oleh Umi Wahidah Muhammad yang mengatakan, saya mempraktikkan Montessori pedagogi di mana kita melayan anak kita seperti seorang dewasa, bukannya seorang kanak-kanak. A kid should be treated that way to be able to do daily routine on his own and we should guide and monitor. Guide dan monitor. Ini yang Puan Afidah katakan tadi. I agree dengan benda tu. Sangat agree. Sangat agree sebab walaupun ketika itu anak saya tidak mahir membaca, tapi saya sebagai ibu saya bangga sebab ketika itu dia kalau pergi rumah orang ke, pergi rumah nenek dia ke apa ke, dia macam ambil pinggan, can I help you? Mami, can I help you? Can I help you? Tu saya macam alamak tak, walaupun dia kurang membaca kat situ tapi segi lain dengan usia dia begitu, saya rasa macam alhamdulillah kan. Maksud dia ada benda yang dia a bit ni macam ni tapi ada benda yang kita patut. Mungkin kita sebagai ibu bapa tak sedar, mungkin rasa benda tu tak penting tapi bagi dia saya memang menitik beratkan juga benda tu. Itu sebab tadi Puan Nur kata tadi bila universiti tadi tu saya tersenyum sebab mengingatkan zaman saya masa saya mula-mula masuk universiti. Ibu bapa saya tiap minggu ambil cuci. Cuci baju. So dia takkan saya macam duduk di pertama kali kan keluar kan belajar dekat UiTM dulu, so di college. So saya tiap minggu balik ibu bapa bawa baju. So ibu bapa saya cuci. So saya dia tak nak saya rasa susah. Sebenarnya tapi kan untuk anak-anak saya sebenarnya kan saya pun pernah melalui fasa itu. Yes, saya pun pernah melalui fasa itu dan apa yang dikongsikan oleh dia ini pastinya ramai lagi orang yang boleh relate. Dan kita ada banyak lagi soalan yang kita nak tanya sebenarnya kepada dia dan juga kepada Puan Afidah. Tetapi dalam waktu yang singkat ini, pentingnya untuk kita faham apakah kesan ibu bapa lone mower ini khususnya kepada pembesaran anak-anak. Adakah ianya akan memberi kesan jangka masa pendek dan jangka masa panjang yang negatif kepada anak? Jadi Puan Afidah mungkin boleh memberikan input dari sudut ini dan sekaligus memberi konklusi untuk topik kita pada hari ini. Silakan. Okey. Sebenarnya setiap anak mempunyai perkembangan, fasa perkembangan mereka yang tersendiri dan mereka berkembang pada fasa yang berbeza-beza. Dan bapa harus tahu setiap anak mempunyai kelebihan yang tersendiri. Kalau mengikut kajiannya, ada 8 jenis kelebihan yang terdapat pada manusia berbeza-beza. Semua ada kelebihan. Jadi bapa kena kenal pasti. Kena kenal pasti apakah kelebihan yang dimiliki oleh setiap seorang anak. Jadi dengan mengenal pasti kelebihan, dengan memahami perkembangan, maka ibu bapa tidak rasa tertekan. Kerana menjadi lone mower parent ni disebabkan oleh ibu bapa yang tertekan, ibu bapa yang paranoid, ibu bapa yang kimbang ni. Jadi kalau kita berjaya untuk mengawal diri kita sendiri, insya-Allah kita akan beri ruang dan peluang untuk anak-anak kita berkembang dan berfikir dengan sendiri.
Itulah kata-kata akhir dari saya sebagai kesimpulan sesi kita hari ini. Baik, terima kasih Puan Nur Afidah. Dia pula kita nak dengarkan pesanan dia kepada ibu bapa di luar sana supaya beri ruang kepada anak-anak mereka, beri kebebasan kepada anak-anak mereka. Silakan dia. Okey, dia pun masih lagi, anak pun masih lagi di peringkat yang 8 dan 10 tahun kan. Tapi bagi dia, based on my experience, bila kita memberikan kebebasan kepada anak kita tapi dengan kita punya bimbingan, insya-Allah kita boleh nampak anak-anak tu actually they can do beyond daripada kita punya expectation sebenarnya. So jadi bagi dia kita berikan kebebasan and of course dia akan bagi tahu apa yang dia nak, and kalau kita rasa benda tu kurang sesuai ke atau apa ke, kita bagi nasihat. Bagi nasihat, jangan terus saja cakap no. Tak. Betul. So kita akan bagi tahu kesan-kesan dia, apa yang baik, apa yang buruk. So bagi pendapat dia, kita dengarlah apa yang dia orang nakkan dalam hidup dia orang, and kita as a parent kita bimbing, insya-Allah. Betul. Apa yang pastikan Yaina, perlu ada keseimbangan, perlu kawal dan masa yang sama kena ada kebebasan juga supaya mereka dapat membesar dengan baik. Betul. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Puan Nur Afidah Abu Bakar dan juga Dia Fadila atas pandangan dan pendapat anda pada hari ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada ibu bapa di luar sana yang mungkin sekarang ini baru tertanya-tanya, adakah aku ataupun saya adalah seorang ibu bapa lone mower? Jadi terima kasih sekali lagi. Stay safe. Assalamualaikum. Okey, saya teringat juga nak kongsi tentang pengalaman saya sendiri. Kalau dulu saya belajar undang-undang, tetapi ibu saya tidak pernah memaksa saya untuk pergi ke mana-mana bidang, tetapi dia memberi support kepada saya, sokongan kepada saya berdasarkan apa yang saya mampu dan minat saya. Betul. Kan sebab ibu bapa ini mereka memang nak kita berjaya. Betul, kan? Okey, terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita dan selepas ini kita akan bersama dengan seorang penyanyi yang akan menghiburkan anda. Jangan ke mana, kita kembali selepas ini. Wanita hari ini. Celik mata bergetar jiwa tiap kali kau ada. Biar sunyi tidak ku rasa kena kau bersama. Merah jingga langit di senja seolah menyerumu. Bintang-bintang bagai kugiran sambil kau berlagu. Makin lama makin ku memandang, makin merdu berdendang, kau penawar sepi duka. Makin lama makin ku memandang, makin aku terbayang, siang usah dikenang, kau terindah, satu angkasa. Terang bercahaya malam ini kian sempurna. Matahari di sebalik cakrawala, hadirmu dari lena gaya manjamu sang purnama. Satu angkasa, hey yeah. Malam disangkakan kelabu jika di kau terlindung. Bintang seakan di penghujung, terangnya di kabur. Ku tunggu di sisi jendela bila ada cerita, suka duka dikongsi sama tanpa syawak sangka. Makin lama makin ku memandang, makin merdu berdendang, kau penawar sepi duka. Makin lama makin ku memandang, makin aku terbayang, siang usah dikenang, kau terindah. Syazwan Syuhaimi dengan single sulungnya Sang Purnama. Memang sedap didengar. Yaina menari tadi. Suara sedap, orang ni pun handsome. Sudah pun terhubung dalam talian sekarang ni, kita bersama dengan Syazwan Syuhaimi. Assalamualaikum. Hello, apa khabar? Hai Syazwan. Tahniah Syazwan atas pelancaran lagu terbaru, single pertama lagi tu. Alhamdulillah. Tapi kan sebelum Yana tanya kepada Syazwan kan, Yana nak baca sikit komen-komen yang ada dekat YouTube lagu ni. Okey, dia kata
Awesome voice, wonderful MV, warnanya ceria sesuai dengan isi liriknya. Sumpah sedap lagu ni, sangat fresh, R&B and pop, here we come. Itu di antara komen yang rata-rata suka dengan nyanyian dan lagu baharu daripada Syazwan ni. Tetapi sebagai permulaannya kan Syazwan, mungkin boleh kongsikan juga Sang Purnama ni. Siapakah orang-orang yang terlibat dalam pembikinan lagu ni dan lagu ni sebenarnya tentang apa? Okey, Sang Purnama ini ditulis oleh Syazi Ishak dan juga Audi Mok. Mereka berdua tulis dan juga lagu ini menceritakan tentang admiration. Kita punya kekaguman kepada orang yang kita sayang, kepada orang yang sentiasa berada di sekitar kita, di tepi kita, tak kisah di waktu sedih atau waktu suka. Jadi Sang Purnama ini melambangkan, keindahan Sang Purnama ini dilambangkan kepada orang-orang yang kita sayang ni. Syazwan, sebenarnya saya ada satu pengakuan lah. Apa tu awak? Sebenarnya bila di YouTube, bila tengok di YouTube, di Instagram ataupun tengah berjalan-jalan di sekitar office ni, sentiasa nampak klip video Syazwan ni dan saya sangat-sangat tertarik dan saya rasa seronok dapat berbual Syazwan pada hari ini. Kerana konsepnya seperti yang dikatakan oleh peminat-peminat di YouTube, semuanya konsep segar-segar belaka. Jadi tahniahlah saya ucapkan. Terima kasih. Jadi kan Syazwan sekarang ini Syazwan dah pun keluarkan single Sulung dan sekarang ini kita lihat ramai penyanyi-penyanyi baru. Jadi apa keunikan yang ingin Syazwan bawakan dalam industri muzik ini? Okey, saya memang selama ni saya selalu fikir apa kelainan yang saya nak bawa dalam industri ni. Tetapi bila saya terlalu fikir benda ni, jadi menyebabkan saya stres dan macam saya tak boleh nak jadi kreatif, saya tak boleh nak hasilkan the best out of me. So instead of fikir macam mana nak jadi lain daripada orang, saya lebih fikir kepada macam mana ingin ekspreskan diri saya dalam muzik. So saya percaya setiap orang ada DNA, ada keunikan dia tersendiri dengan cara dia ekspreskan diri dalam muzik. So saya harap selebihnya saya serahkan kepada pendengar lah untuk menilai. Bercakap tentang pendengar ni kan, sekarang ni dah berapa ramai penggemar ataupun fans Syazwan Syuhaimi dan apa kata mereka tentang lagu ini kepada Syazwan sendiri? Memang rata-rata majoriti memang memberikan komen yang positif. Mereka sangat suka dengan lagu ni, sangat gembira dengan lagu ni. Memang itu yang saya harapkan, iaitu dalam zaman kita pandemik, zaman kita mengharungi gerhana ni kan, kita harapkan satu Sang Purnama yang ceria. Saya nak orang dengar lagu ni gembira, tersenyum, ceria. Sekurang-kurangnya boleh melupakan seketika lah dengan masalah yang kita hadapi sekarang ni. Betul. Sekarang ni kan Syazwan, kebanyakan penyanyi kalau ada single baru ke, mereka akan pastikan ianya trending, akan buat TikTok, gerak ke menari dan sebagainya. Challenge macam-macam kan. Kalau Syazwan ada tak ataupun ada perancangan? Ada, dan sekarang ni boleh follow saya di TikTok saya. Dekat TikTok saya dah ada buat duet challenge dan juga dance challenge. So boleh tengok dan juga yang berbakat tu boleh cuba. Mana tahu nanti kalau kita ada banyak penyertaan, mungkin saya dengan tim boleh bagi hadiah, pilih yang paling baik. Okey, hashtagnya apa? Hashtag. Ya? Hashtagnya apa? Hashtagnya Sang Purnama Challenge. Okey. Apa cadangan awak tadi? Cadangan saya? Lupa dah. Lupa dah. Okey, ke depannya ni kan Syazwan, apa lagi genre-genre muzik yang Syazwan nak cuba dan bawa dalam industri ni? Saya sebelum ni memang banyak nyanyi lagu ballad. So cover-cover saya banyak ballad. Lagu ini ialah something yang fresh untuk saya kenalkan diri saya, rebrand balik nama Syazwan Syuhaimi. Dan selepas ini mungkin saya akan menyanyikan lagi banyak lagu ballad dan juga mungkin akan ada pop modern. Mungkin ke depan mungkin ada irama Malaysia yang fuse dengan pop. Sekarang ni kan genre tidak menentu, macam-macam boleh jadi kan. So tak terlalu rigid lah sekarang kan. Betul. Untuk peminat Syazwan, mungkin ada sesuatu yang Syazwan nak katakan kepada mereka? Silakan. Kepada semua pendengar dan juga penonton Wanita Hari Ini dan TV3, saya harapkan anda semua boleh terus menyokong muzik saya, Sang Purnama. Boleh tonton muzik video Sang Purnama di YouTube channel Rocket Fuel Network. Dengarlah banyak-banyak dan juga share kegembiraan ini kepada semua, dan juga boleh follow saya sebarang update tentang diri saya dan next project. Boleh follow saya di Instagram Syazwan Syuhaimi, Facebook Syazwan Syuhaimi dan juga TikTok Syazwan Syuhaimi. Dan Syazwan, sebenarnya penerbit kami ni minta lah Syazwan belanja sikit chorus untuk lagu ni. Boleh? Boleh. Okey, silakan. Kau terindah satu angkasa,
terang bercahaya malam ini kian sempurna. Matahari di sebalik cakrawala, hadirmu dari lena gaya manjamu sang purnama. Okey, janganlah buat saya macam itu, Hawa. Okey, untuk Syazwan, selamat maju jaya kami ucapkan. Semoga dapat melahirkan lebih banyak lagi karya-karya hebat, karya-karya yang dapat mengangkat industri seni tanah air. Amin. Terima kasih TV3, terima kasih wanita hari ini kerana menjemput saya. Terima kasih kembali. Tapi kan, Hawa tengok muka Syazwan macam siapa, Hawa? Tak perasan lah saya. Macam muka artis mana? Ada tak? Haris, bukan? Haris mana ni, Hawa? Lain macam Hawa ni. Okey, tak apalah. Syazwan sebenarnya adik kepada Ira Shazira, betul? Betul, itu kakak saya. Sebab tu lah ada Ira. Ingatkan Ira selebriti lelaki lain. Ya ke? Tak adalah. Okey, terima kasih Syazwan. Selamat maju jaya. Salam untuk keluarga. Jaga diri ya. Itu kepada dia anda penonton wanita hari ini, ada pelbagai lagi perkongsian ingin kami bawakan kepada anda. Kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami di Wanita hari ini. Dan sebelum saya dan Hawa undurkan diri untuk siaran hari ini, ada sesuatu perkara yang kami nak war-warkan bersama dengan anda, iaitu satu hari lagi. Semakin berdebar nak tunggu apa yang akan berlaku di TV9 esok. Dengar-dengar Datuk Roshamno, Alif Sata, Naim Daniel, Amira Rosli, Zarif Zafri dan ramai lagi yang ada. Nak tahu apa? Anda kena saksikan sendiri TV9 esok. Saksikan TV9 di saluran 149 Astro dan My Freeview 109 dan jangan lupa ikuti kesemua platform media sosial TV9 @TV9 Malaysia untuk info dan update terkini. Okey, macam-macam yang berlaku pada keesokan hari kan. 9 mesti ramai nak beli barang lah. Dan antara ni Institut Memandu pun dah mula beroperasi esok. Kepada anda yang nak sambung ujian lesen memandu anda pun esok. Kelonggaran kepada industri hiburan pun esok. Betul. Jadi apa yang kita harapkan, anda semua patuh kepada SOP kerana kes pun masih lagi tinggi. Pada hari semalam 18,547 kes COVID-19 dan jumlah kematian adalah 311 jumlah kematian. Takziah kita ucapkan kepada keluarga yang kehilangan insan tersayang disebabkan oleh COVID-19. Jadi kelonggaran yang diberikan kita gunakan dengan sebaik mungkin dan jangan leka walau sesaat pun. Kita saling ingat mengingati antara satu sama lain. Dan nak tambah satu lagi, 99 esok yang Hawa katakan tadi, 9921. Tari yang cantik, mungkin ada dalam pasangan di luar sana yang bercadang untuk mendirikan rumah tangga, nak menikah esok, selamat bernikah kami ucapkan kepada anda. Semoga perkahwinan berkekalan sehingga ke syurga hendaknya. Amin. Amin, insyaAllah. Okey, Hawa, esok akan kembali dengan topik postpartum depression ataupun meroyan. Menarik topik ni. Kalau anda ada soalan yang hendak diajukan, anda boleh tanyakan di Facebook WHI TV3. Dan jangan lupa untuk ikuti kami di Instagram WHI TV3. Untuk hari ini, saya dan Hawa undurkan diri terlebih dahulu. Stay safe dan jaga diri. Assalamualaikum. Bye semua. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi.
Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus wartawan.